billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberikan ruang dan peluang untuk sama-sama menikmati kehidupan pada hari ini. Dan tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sesekali kita lupa akan nikmat begitu besar yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, iaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita dimuliakan sentiasa oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih bersama-sama dengan iman dan Islam. Tuan-tuan hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan Tuan Nazir dan seluruh pegawai dan anggota jawatan kuasa Qaryah Masjid, juga semua ibu-ibu, ayah-ayah yang bersama-sama mendengar apa yang akan disampaikan, dikongsikan kepada diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan, insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatkah lagi saya berkongsi apa yang dikarangkan oleh Syekh Fathiyakan di dalam kitab Qawaribun Najah fi Hayatid Du'a, iaitulah bahtera penyelamat di dalam kehidupan para pendakwah, yang menceritakan tentang rintangan demi rintangan yang akan dilalui oleh setiap daripada kalangan orang-orang yang beriman. Kerana orang-orang yang beriman itu mereka menggalas tugas tanggungjawab sebagai seorang pendakwah, sebagaimana yang dilaksanakan oleh para rasul, para sahabat dan mereka yang bersama-sama dengan Islam untuk menegakkan kalimatullahi hiyal ulia, menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, dan kita letakkan di tempat yang tertinggi. Sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikemukakan oleh penulis di dalam kitab ini, al-mu'min baina khamsa syada'id. Setiap daripada kalangan orang beriman itu sentiasa diambang 5 bentuk ujian ataupun 5 bentuk dugaan. Hari ini insya-Allah kita akan kongsikan yang pertama, iaitulah al-mu'min yuhsiduhu, orang beriman yang dengki kepadanya. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat hasad dengki ini adalah merupakan penyakit yang tidak dapat dikesan oleh doktor. Akan tetapi secara zahirnya juga takkan dapat dikesan, melainkan mereka yang mempunyai perasaan tersebut akan merasai bahawasanya sifat itu ada pada dirinya. Tuan-tuan, suka untuk saya ingatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebut bahawasanya akibat sifat hasad dengki ini yang terbentuk dalam diri seseorang akan mengakibatkan terhakisnya keimanan di dalam diri kita. Begitu juga sifat hasad dengki ini akan mengakibatkan membarahnya penyakit-penyakit hati, termasuklah riak, ujub, takabur dan semua jenis penyakit-penyakit hati akibat daripada penyakit hasad ini. Disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdaannya, dabba ilaikum da'ul umami qablikum al-hasad wal baghda'u huwa al-haliqah amma inni la aqulu tahluku asy-syi'r walakin tahluku ad-din. Yang bermaksud penyakit umat sebelum kamu telah menular dalam kalangan kamu, iaitulah penyakit hasad dengki dan permusuhan. Permusuhan tersebut adalah merupakan penghakis atau pencukur, tetapi ia bukan bermakna pencukur rambut ataupun bulu-bulu. Yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tahlukuddin, ia akan mengikis agama. Satu contoh yang didatangkan oleh penulis
ataupun boleh kita kongsikan satu kisah. Disebabkan hasad dengki dan permusuhan orang-orang Yahudi sebelum diutuskan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarangkan di dalam kitab mereka, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Taurat, kitab Injil, tentang akan datangnya seorang nabi akhir zaman yang akan diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, ataupun dulunya disebut sebagai kota Yathrib, ketika itu mereka ternanti-nanti kedatangan baginda. Dan akhirnya mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahawasanya itulah wujudnya tanda kemuliaan, tanda-tanda kerasulan baginda Nabi SAW. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri ketika orang-orang ramai menyambut kedatangan Nabi SAW ke kota Madinah. Salah seorang daripada orang Yahudi ini bernama Safiyah binti Huyai. Dia bertanya kepada saudaranya, "Ahuwa, adakah itu dia? Adakah itu dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Jawab saudaranya, "Na'am." "Ma mauqifuna?" tanya saudaranya kepada Safiyah binti Huyai. "Apa pendirian kita terhadap baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menyaksikan dengan mata kepala sendiri tanda-tanda kemuliaan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Akan tetapi sedihnya jawab orang yang mempunyai sifat hasad dan dengki. Jawapannya, "Adawatuhu ma baqitu." Sesungguhnya aku akan terus memusuhinya. Iaitulah dia mengatakan bahawa dia akan terus memusuhi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umurnya yang berbaki, hanya disebabkan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan bukan daripada kalangan kelompok orang-orang Yahudi, akan tetapi Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghulu kepada para nabi, datang daripada kaum Quraisy, iaitulah orang Arab, orang Arab Quraisy dari kota Mekah. Disebabkan itu akhirnya dia menolak untuk bersama-sama beriman dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya menyebabkan dikufur, tidak bersama-sama dengan agama yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutuskan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibawa kepada seluruh umat. Akhirnya mereka tidak bersama-sama dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita ni menuding jari kepada orang lain, melihat orang lain mempunyai sifat hasad dengki, akan tetapi sama-sama kita juga bermuhasabah diri. Mudah-mudahan kita berjaya membuang sifat buruk tersebut daripada diri kita, kerana takut-takut akibat kita adanya sifat hasad dengki tersebut pada kita menyebabkan kita tidak bersama dengan kebenaran walaupun ianya datang bukan daripada kalangan kita. Takut-takut sifat hasad dengki yang ada pada diri kita menyebabkan kita tidak bersama-sama dengan kebenaran, jalan petunjuk hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ceritakan kisah Safiyah binti Huyai tadi. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi untuk sama-sama kita mengenali tanda-tanda, contoh-contoh sifat hasad dengki yang boleh menyebabkan kita tidak bersama-sama dengan jalan keimanan, jalan kebenaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.